What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Muncul setiap kali timbulnya isu panas di luar dan di dalam negara. Penyanyi rap yang juga motivator ini tidak lekang daripada menjadi bualan netizen. Kelantangannya mengulas topik-topik hangat yang viral di media sosial, kadang-kadang mencetuskan kontroversi dan dikecam netizen. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Demikianlah tagline wajib membuka video-video ulasannya yang viral di media sosial. Caprice yang mempunyai sebanyak 1.7 juta pengikut di Instagram sering mengupas pelbagai isu dan ulasannya rata-rata berjaya membuka mata ramai serta memperbetulkan persepsi yang kurang tepat. Biarpun sering menjadi mangsa kecaman netizen atas deretan isu panas membabitkan dirinya, namun Caprice mengakui dia tidak pernah terasa hati. Di tempat ke-10 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan tidak menepati janji yang dibuat dengan kumpulan nasyid UNIC. Pada hujung tahun 2017, UNIC berkolaborasi dengan Caprice dengan single bertajuk Sedar. Walau bagaimanapun, UNIC akui dia tidak faham akan punca sebenar Caprice enggan menjayakan sesi promo lagu duet mereka sejak ia dilancarkan. Fakrul yang mewakili kumpulan itu mendakwa Caprice hanya terlibat beberapa kali saja dalam rangka promosi, termasuk temu bual di stesen radio. Akan tetapi, selepas itu kelibat Caprice mula menghilangkan diri. Fakrul berkata persetujuan dibatalkan oleh Caprice di saat akhir kerana sibuk bekerja. Pada mulanya kumpulan UNIC menganggap beberapa acara sahaja tidak dapat dihadiri oleh Caprice, tetapi nampaknya majoriti daripada acara promosi yang diatur tidak dapat dihadiri juga oleh Caprice. UNIC juga mengakui pernah menghantar WhatsApp kepada Caprice dan hanya beberapa kali saja berbalas. Selebihnya hanya dibaca atau blue tick sahaja. Namun, bagi Caprice, segala tindakan yang dibuat oleh UNIC hanyalah strategi pemasaran saja. Caprice membuktikan apabila isu ini mendapat perhatian media dan orang ramai. Menurut Caprice lagi, dia merasakan ianya suatu yang kelakar kerana sebelum ini UNIC pernah membuat 10 promosi namun tiada satu maklum balas yang diterima. Namun apabila UNIC menggunakan namanya sebagai tajuk utama, netizen memberikan perhatian kepada mereka dan jumlah tontonan video juga bertambah. Caprice menganggap UNIC mengambil kesempatan atas kesibukannya dan membuat kenyataan media. Caprice juga memberitahu dia dapat menghadiri 2 daripada 5 promosi yang dijanjikan. Bukan itu saja, Caprice juga mempertikaikan kenyataan UNIC kononnya dia tidak membalas WhatsApp yang diberikan. Oleh itu, Caprice memberitahu bahawa mesej yang diberikan oleh UNIC belum lagi terbuka. Jadi bagaimana WhatsApp mereka boleh bertanda blue tick. Caprice juga menunjukkan bukti bergambar bahawa ada lebih 999 mesej WhatsApp yang masih belum dibuka olehnya, termasuklah daripada pihak UNIC. Akhirnya konflik antara kumpulan UNIC dan Caprice menemui titik noktah apabila pihak UNIC meneruskan promosi single tersebut tanpa Caprice. Pihak UNIC juga menghormati apa juga alasan yang diberikan oleh Caprice dan menganggap isu ini sudah pun selesai. Di tempat ke-9 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan bergaduh dengan pelakon Fathia Latif di Instagram. Kita Januari 2018, nama Caprice sekali lagi mendapat perhatian umum apabila berperang mulut dengan pelakon Fathia Latif mengenai isu Fathia Latif yang dikatakan meminta pelakon Ikram Dinzli ketika membuat video live. Kisahnya bermula apabila Caprice mengkritik tindakan Fathia sebagai tidak wajar dan isu depresi serta bunuh diri bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan. Namun kritikan itu tidak mendapat respon baik daripada Fathia. Malah Fathia turut meninggalkan komen di laman sosial penyanyi itu dengan membangkitkan insiden Caprice yang memberi kekecauan tetapi ditolak oleh Fathia. Perli Fathia lagi, mungkin disebabkan itu Caprice juga turut mengalami depresi. Tidak lama selepas itu, Caprice menegur pula Nur Sajat di atas isu jantina yang masih menjadi persoalan sehingga kini. Tidak mengalah, Fathia kembali membidas Caprice kerana membangkitkan isu sensitiviti terhadap usahawan itu. Tidak habis di situ saja, Caprice membalas dengan mengungkit kembali kontroversi aplikasi Bigo yang melanda Fathia satu ketika dahulu sehingga menaikkan kemarahan wanita itu. Menurut Fathia, Caprice tidak bersikap seperti motivator profesional tetapi hanya seperti Mak Esah jual jamu. Rata-rata netizen mengkritik Caprice kerana panas punggung bila dikritik sedangkan dirinya sering mengkritik orang lain. Di tempat ke-8 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan menghina rakyat Kelantan. Zakir Naik give talks and ceramah 100% in English, right?
if korang tak boleh faham basic English in my videos, how on earth does 20,000 people in Kelantan can 100% understand his full ceramah? Come on, you're lying to me, man. I understand korang semua angguk. Pada bulan Ogos 2019, Caprice dikatakan membuat perkongsian di laman Instagram pribadinya dan didakwa mempersoalkan kehadiran begitu ramai rakyat Kelantan pada majlis ceramah oleh penceramah terkenal iaitu Dr. Zakir Naik di Stadium Sultan Muhammad keempat. Di dalam video tersebut, Caprice mempersoalkan jika netizen tidak memahami bahasa Inggeris yang digunakan di dalam videonya, bagaimana pula kesemua 20,000 orang rakyat Kelantan yang berada di dalam stadium itu memahami ceramah bahasa Inggeris yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Caprice juga menuduh mereka yang menyaksikan ceramah itu berpura-pura memahami isi kandungan ceramah itu dengan mengangguk-nganggukkan kepala. Selain itu, Caprice juga didakwa menghina rakyat Kelantan dengan mengatakan negeri itu paling banyak memiliki rekod jenayah termasuk pedofilia. Kenyataan berunsur penghinaan itu telah ditinggalkan oleh Caprice melalui ruangan komen di Instagram IG Kelantan yang memuat naik semula video berunsur penghinaan itu. Disebabkan insiden itu, Pertubuhan Anak Kelantan membuat laporan polis terhadap Caprice atas dakwaan menghina rakyat Kelantan. Pertubuhan Anak Kelantan berasa amat kesal di atas tindakan Caprice selaku selebriti tempatan yang mengeluarkan kenyataan jelek terhadap masyarakat di Malaysia. Pada 19 Ogos 2019, Caprice telah membuat permohonan maaf secara terbuka menerusi Instagram pribadinya. Namun Caprice menyifatkan IG Kelantan sebagai batu api kerana mengambil video miliknya tanpa caption yang dipost. Caprice berkata dia sedia bekerjasama dengan NGO Anak Muda Kelantan untuk membantu ummah. Di tempat ketujuh bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan mengkritik bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Instagram pribadinya. Menteri of Kesihatan Saya telah buat video 500 negara bagi tahu Big Boss yang dia tengah busy dengan 500 negara. Yang viral hari ni pula, Menteri Kesihatan kita post dekat IG tanya kepada Dr. Hisham. Memang Dr. Hisham cenggini, tetapi mata Dr. Hisham tak boleh nampak, mulut Dr. Hisham tak boleh nampak. Yang kita semua nampak siapa? Menteri. Pada bulan April 2020, Datuk Seri Dr. Adham Baba yang mengadakan telesidang video bersama Dr. Seri Dr. Zahid Hamidi berkata telah mengadakan telesidang video WHO dengan 500 negara. Petikan perbualan dalam video berkenaan menjadi tular dengan rata-ratanya menjadikan kenyataan Dr. Adham itu sebagai jenaka. Rakyat Malaysia segera mengulas bahawa 500 negara itu adalah sangat berbeza dari 193 negara berdaulat yang diiktiraf oleh PBB dan 206 negara yang didaftarkan untuk Sukan Olimpik. Datuk Dr. Adham Baba mendakwa dirinya tersilap kerana apa yang dimaksudkan ialah 500 orang wakil dari seluruh dunia. Caprice juga tidak terlepas daripada mengkritik dengan keras dan penuh emosi tentang info yang diutarakan oleh Datuk Dr. Adham Baba. Isu kedua dikecam Caprice ialah mengenai poster ucapan tahniah dan penghormatan dizahirkan Dr. Adham Baba kepada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah kerana diiktiraf China Global Television Network sebagai seorang daripada 3 doktor terbaik dunia yang menangani situasi COVID-19. Mengulas poster terbabit, Caprice menyifatkan Dr. Adham Baba hanya dahagakan pujian ramai, malah mendakwa ucapan menteri itu dibuat tidak ikhlas kerana lebih jelas menunjukkan wajahnya berbanding Dr. Nur Hisham. Tanya kepada doktor, tapi terang-terang muka hang yang keluar. Ni lebih kurang sama macam hadiahkan birthday cake pada kawan, tapi kita yang tiup lilin. Hang gila ke apa? Selepas memberi kecaman keras kepada Dr. Adham Baba, penyanyi rap Caprice mengadakan pertemuan dengan bekas Menteri Kesihatan itu untuk meminta maaf. Kata Caprice, dia memohon maaf atas sikap dipamerkannya sebelum ini, bahkan mengakui terlalu mengikut perasaan ketika membincangkan isu berkaitan. Menceritakan pengalamannya, Caprice berkata dia berasa seperti mahu menghadap guru disiplin semasa berjumpa dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Caprice turut mengiringi hantaran itu dengan memuat naik gambar dia bersama Datuk Seri Dr. Seri Adham Baba. Caprice tampil memberi penjelasan selepas ada pihak yang mempertikaikan keperluannya untuk berjumpa dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba
keluar semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang masih berkuat kuasa ketika itu. Dakwa Caprice, pertemuan yang diadakan bersama dengan bekas Menteri Kesihatan itu diadakan mengikut prosedur penjarakan sosial selain masing-masing memakai penutup hidung dan mulut dan dia dikatakan pergi seorang diri. Kenyataan tersebut dibuat selepas anak perempuan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu Nurul Hidayah yang didakwa melanggar PKP secara sinis mempersoalkan tindakan Caprice bertemu menteri yang tidak dipertikaikan oleh orang awam kerana Caprice bukanlah anak ahli politik sepertinya. Di tempat ke-6 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan berperang dengan PU Amin dan PU Abu. Kita Januari 2020, hangat diperkatakan tentang pencetus Umar Abu yang mempunyai skandal ketika isterinya Hana Azra sedang sarat hamil anak pertama mereka. Apabila isu melibatkan kes orang ketiga ini, memang banyak pihak yang naik angin dan mendapat perhatian ramai. Apatah lagi ini bukan kali pertama pendakwa bebas itu terpalit dengan kontroversi bermain kayu tiga. Turut memberikan reaksi terhadap isu itu ialah Caprice yang umum mengetahui rajin mengulas isu semasa. Bagaimanapun, kali ini dia tidak memberikan sebarang komen, sebaliknya bertindak keluar dari bilik dan menukar baju yang dipakai kepada jubah putih serta meminta pengikutnya berzikir. Tindakan Caprice itu mendapat kritikan daripada seorang lagi pendakwa iaitu pencetus Umar Amin yang berkata apa yang dilakukan oleh Caprice boleh dianggap sebagai cyberbully dan menjatuhkan lagi maruah golongan agamawan. Menurutnya, Caprice bersikap tidak adil dan sentiasa membela rakan-rakan baiknya jika mereka dikecam, tetapi setiap perkara berkaitan pendakwa pula pasti akan dikritik. Terdahulu Caprice meluahkan rasa bengang dan menggelar PU Amin sebagai bodoh bila menegur penyanyi rap MK dari K-Click yang dikecam netizen kerana ingin terus memakai perhiasan emas kerana minat meskipun hukumnya haram untuk lelaki Islam. Kenyataan Caprice itu tidak disenangi oleh PU Abu apabila dia membuat penjelasan ringkas tentangnya. PU Abu memberitahu kepada semua supaya tidak mengulas tentang sesuatu yang tidak diketahui sepenuhnya kerana boleh menimbulkan fitnah. PU Abu juga mengingatkan bahawa kita boleh meminta maaf daripada Allah tetapi perlu mencari individu yang difitnah di padang mahsyar jika ingin meminta maaf. Walaupun tidak menyebut nama Caprice secara langsung, namun tagline "Bang Bang Bang" yang digunakan oleh PU Abu menggambarkan ianya ditujukan kepada Caprice. Di tempat kelima, kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan telah mengambil tindakan saman terhadap seorang Insta famous yang dikenali sebagai Nurin Afikah. Orang ke rumah orang, hang kena jaga adab. Dan apa-apa yang berlaku di luar rumah orang, hang kena pandai-pandai tanggung. Kita April 2021, Caprice telah menganjurkan majlis berbuka puasa dan rapatkan SAF 2021 di sebuah hotel di ibu kota dan antara selebriti yang hadir adalah Heliza Helmi, Iman Troy, Nurin Afikah, Mawar Rashid dan Hazwani Helmi. Malangnya, kesemua selebriti tersebut dikenakan kompaun sebanyak RM1,500 kerana dikatakan telah melanggar SOP. Pihak polis telah membuka kertas siasatan terhadap penganjuran majlis tersebut apabila tular beberapa foto memaparkan artis melanggar SOP dalam penganjuran Majlis Sosial Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada April 2021. Meskipun reda dengan kompaun yang diberikan oleh pihak berkuasa di atas kesalahan gagal memastikan tetamu memakai pelit muka pada sebuah majlis anjuran syarikatnya iaitu Rindu Raudah Sendirian Berhad, Caprice walau bagaimanapun masih merasa tidak adil kerana reputasi syarikatnya telah tercalar akibat tindakan seorang personaliti media sosial yang mencetuskan permasalahan tersebut sehinggakan ianya menjadi tular. Ia tidak adil kerana syarikatnya yang menjadi penganjur utama majlis tersebut telah sedai upaya memastikan tetamu mengikut SOP yang ditetapkan, namun disebabkan influencer tersebut, orang lain terpaksa menanggung akibat. Menurut Caprice, Nurin yang mandai-mandai menarik selebriti yang hadir termasuklah Ashraf Muslim, Iman Troy dan Amin Idris keluar dari dewan dan bergambar bersama produknya. Caprice juga dikatakan telah meminta Nurin untuk membuat penjelasan secara terbuka kepada umum namun tidak diendahkan. Akaun media sosial Caprice juga telah disekat oleh Nurin dan Caprice telah memasang peguam untuk menyelesaikan perkara tersebut. Perkara itu telah didedahkan di hantaran Instagram Caprice dan disebabkan hal ini, Caprice terpaksa mengambil tindakan saman di atas kehilangan reputasi syarikatnya serta majlis tertutup yang dianjurkan. Selepas dituduh berdiam diri dan lepas tangan susulan kontroversi majlis berbuka puasa yang dikatakan melanggar prosedur operasi standard SOP, Nurin Afikah akhirnya tampil membuat penjelasan. Menurut Nurin, tuduhan yang mengatakan dirinya sebagai
sebagai individu yang bertanggungjawab, mengheret selebriti serta anak yatim keluar dewan semata-mata mahu merakam gambar dan video bagi mempromosikan produknya adalah sama sekali tidak benar. Nurin berkata, semasa sesi bergambar, selebriti dan anak-anak yatim sudah pun berada di luar dewan kerana majlis sudah pun berakhir. Namun Nurin mengakui khilafnya kerana tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Nurin juga sudah meminta maaf kepada selebriti yang terlibat dalam kontroversi ini. Nurin juga melalui peguamnya telah menghantar surat kepada Caprice untuk menarik balik semua kenyataan yang dilemparkan sebelum ini. Jika Caprice enggan menarik balik kenyataan yang dilemparkan, Nurin akan mengambil tindakan undang-undang yang selanjutnya. Di tempat keempat bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan sering memuat naik status yang mengundang kecaman dan tanda tanya daripada kalangan netizen. Sekitar Julai 2021, Caprice ada memuat naik satu poster di laman Instagram memaparkan tarikh ramai untuk mendedahkan kejadian sebenar yang berlaku sepanjang keberadaan Ustaz Abid Leo ke Gaza bagi menjalankan misi bantuan kemanusiaan di sana. Seperti semua sedia maklum, hubungan Caprice dan Ustaz Abid Leo menjadi tegang semasa keduanya menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Bagaimanapun, rata-rata netizen ada yang mula mempersoalkan sesi live yang akan dibuat olehnya pada 21 Julai 2021 sama ada akan diteruskan atau sebaliknya memandangkan posting tersebut telah dipadam. Dalam ruangan komen, ada yang berseluruh 21 Julai 2021 mungkin tarikh pernikahan Caprice memandangkan pembongkaran yang dijanjikan barangkali sudah dibatalkan atau ditunda. Sekali lagi dalam bulan Julai 2021, Caprice memuat naik gambar iblis beserta caption yang ditulis di posting Instagram dan telah menimbulkan persoalan ramai. Rata-rata daripada netizen tertanya-tanya kepada siapakah posting itu ditujukan dan apakah mesej tersirat serta tersurat yang ingin disampaikan oleh Caprice. Berdasarkan video pendek yang dikongsikan Caprice di Instagram, dia tidak menyangka tindakannya memuat naik gambar iblis telah menarik perhatian ramai termasuklah netizen dan juga para media. Jelasnya lagi, akhir zaman sudah tertulis dalam Al-Quran, namun dia hanya memberi hint sahaja tentang apa yang berlaku kelak. Bercakap mengenai perkara itu, Caprice akan mempersoalkan mengapa orang ramai membesarkan isu tentang posting gambar iblis itu sedangkan banyak lagi perkara yang boleh diviralkan. Sementara itu, menerusi video di Instastory Caprice, penyanyi ini memaklumkan dia agak terkilan dengan segelintir individu yang mendakwa dirinya mempunyai masalah mental. Sekitar Ogos 2021 pula, Caprice berkongsi satu hantaran status yang menimbulkan tanda tanya ramai menerusi satu entry Instagram story. Tanpa sebarang penjelasan disertakan pada status berkenaan, Caprice hanya berkongsi satu emoji berbentuk popcorn atau berteh jagung yang seperti menggambarkan dirinya sedang menyaksikan satu persatu pendedahan atau drama sedang dikupas di Malaysia. Sehubungan dengan itu, netizen mula menyelongkar kenyataan-kenyataan yang pernah dikeluarkan olehnya. Bagaimanapun, apa yang dikongsikan Caprice itu berkemungkinan merujuk kepada tampuk pemerintahan negara yang dijangka bertukar tangan dalam waktu terdekat ketika itu apabila pelantikan Perdana Menteri baharu diumumkan. Di tempat ketiga bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice dikatakan menerima mesej pribadi ataupun DM berbaur ugutan pada orang yang tidak dikenalinya menerusi Instastory dan juga cuba dijejaki oleh polis semasa menjalankan misi kemanusiaan di Palestin. Tidak terkesan dengan ugutan berkenaan, kata Caprice, dia akan tetap meneruskan misinya membantu orang Islam. Caprice memberitahu dia banyak menerima ancaman sejak dia mengumumkan bakal mengadakan sesi live di Instagram pada 21 Julai 2021. Caprice juga mendedahkan wajah serta identiti individu yang mengugut untuk serta memberikan tanda tag kepada PDRM Malaysia supaya memeriksa individu berkenaan. Pada 21 Julai 2021, Ustaz Abid Leo membuat laporan polis mendakwa dirinya telah difitnah oleh Caprice serta Muhammad Nadir dan dipercayai ianya berkaitan isu misi kemanusiaan di Semenanjung Gaza. Disebabkan laporan tersebut, Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintenden Asy'ari Abu Samah berkata pihaknya belum memperoleh tarikh untuk mengambil keterangan kedua-dua mereka. Kata beliau, PDRM telah cuba menghubungi Caprice dan Muhammad Nadir melalui email namun gagal mendapat maklum balas daripada kedua-dua mereka. Sehubungan dengan itu, pihak polis meminta bantuan Interpol untuk berhubung dengan mereka. Caprice bagaimanapun memberitahu bahawa dia pelik mengapa polis perlu meminta pertolongan Interpol sedangkan dia tidak menerima sebarang panggilan atau mesej daripada PDRM berkenaan laporan Ustaz Abid Leo itu. Tambah Caprice lagi, dia sangat terkejut selepas membaca kenyataan polis kerana yakin pihak berkuasa mempunyai kepakaran untuk menghubungi
menghubunginya. Caprice juga merasakan banyak lagi kes berat di dunia yang memerlukan Interpol, FBI dan polis berbanding kes remeh melibatkan influencer. Tidak lama selepas itu, Caprice mendedahkan dia menerima panggilan daripada PDRM menerusi aplikasi WhatsApp. Caprice memberitahu bahawa dia tidak pernah menyorok, malah setiap hari menerima WhatsApp daripada banyak pihak. Caprice berkata lagi, jika PDRM sukar untuk mencarinya, mungkin lebih baik PDRM mencari Nur Sajat yang kini dikatakan melarikan diri ke Thailand. Caprice juga menjelaskan bahawa tiada penglibatan Interpol dalam menjejak dirinya, cuma media sengaja menggembar-gemburkan cerita supaya nampak lebih panas serta membuatkan dirinya kelihatan sedang melarikan diri. Sebelum ini, Caprice dikatakan mengoyak tiket penerbangan ke Malaysia selepas diberitahu sedang diburu oleh Interpol. Di tempat kedua bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila netizen mempersoalkan misi jihadnya semasa berada di Palestin. Sekitar bulan September 2021, dia sekali lagi menjadi bola netizen apabila dia yang disangka menjalankan misi kemanusiaan tampil dengan sebuah teaser music video menaiki Range Rover di padang pasir. Gara-gara memuat naik penggambaran music video di Jordan, selebriti dan aktivis Caprice dikecam hebat oleh netizen. Hal tersebut mendapat perhatian netizen dan rata-rata mempersoalkan tujuan sebenar Caprice ke sana. Malah ada juga yang pelik sama ada jihad yang dimaksudkan Caprice termasuk menghasilkan karya bersama artis di negara tersebut. Bukan itu saja, para netizen turut mengecam Caprice di mana ianya bertentangan dengan tujuan asal penyanyi itu yang mahu membantu penduduk Palestin. Untuk pengetahuan semua, Caprice bakal hadir dengan sebuah lagu berjudul Tiger of Al-Quds di mana berkisarkan mengenai jihadnya yang hendak ke Palestin. Malah Caprice juga telah memuat naik beberapa keping gambar mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakannya di sana sebelum pulang ke Malaysia. Terkini Caprice dikatakan telah berjaya menjejakkan kaki di Malaysia setelah hampir 2 bulan di Timur Tengah. Beliau juga turut membuka ruangan soalan buat para netizen di Instagram di mana beliau dihujani dengan pelbagai soalan menarik. Antara soalan yang menarik perhatian ramai sudah pastinya soalan kiriman seorang netizen yang bertanyakan tujuan beliau ke Timur Tengah untuk menghasilkan music video. Soalan tersebut nyata dipilih Caprice di mana beliau memilih pendekatan yang sama pernah dilakukan beliau di Malaysia, iaitu dengan menghasilkan lagu dan muzik video untuk menarik perhatian anak muda. Caprice turut memaklumkan usaha jihad bakal dilakukan setelah beliau berjaya mendapat perhatian anak muda di Timur Tengah. Dimaklumkan tujuan muzik video terbaru beliau bukan disasarkan untuk penonton di Malaysia. Sebaliknya beliau mensasarkan penonton di Timur Tengah. Melalui perkongsian di Instagram Stories, Caprice juga turut mengakui beliau tidak terkesan dengan hinaan dan juga makian netizen. Muzik video Tiger of Al-Quds dilaporkan bakal dilancarkan secara rasmi pada 10 Oktober 2021 dan dijangka bakal menjadi titik mula Caprice untuk berjihad selepas berjaya menjalin hubungan dengan kedutaan Palestin serta rakan-rakan di Palestin dan Jordan. 10/10/21. Thank you bro. InsyaAllah bulan depan on the 10th. Man, I cannot wait to release Tiger of Al-Quds. It is the beginning of a new chapter, a new journey, insyaAllah. Di tempat pertama bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice ialah apabila Caprice memberi teguran terhadap misi kemanusiaan yang dijalankan oleh Ustaz Abid Liu di Gaza. Kekusutan antara mereka mula disedari selepas Caprice berkongsi mesej panjang lebar yang dihantarnya bagi menegur perilaku Abid Liu ketika dalam misi kemanusiaan di Gaza sekitar Julai 2021. Menurut Caprice, tindakan Abid Liu menggunakan kanak-kanak malang di bumi Palestin sebagai bahan kandungan media sosial adalah sesuatu yang tidak wajar. Di dalam mesej tersebut, Caprice memberitahu bahawa rasa ingin menegur itu telah disimpan selama seminggu dan dia ingin menegur Abid Liu secara peribadi terlebih dahulu. Caprice memberitahu ada beberapa pihak yang tidak senang duduk melihat gambar-gambar Abid Liu yang hanya menonjolkan orang dan kanak-kanak miskin. Caprice juga memberitahu pendapat rakyat Palestin yang mempersoalkan mengapa ustaz popular di Malaysia itu perlu mengambil gambar memberi hadiah mainan yang sama kepada kanak-kanak yang sama sebanyak 2 kali dari 2 sudut yang berbeza. Ia seolah-olah dirancang dan seperti sesi fotografi. Rakyat Palestin juga berpendapat gambar memberi mainan kepada kanak-kanak miskin itu tidak perlu disebarkan kerana menjatuhkan maruah kanak-kanak di Palestin. Caprice mendakwa dia tidak tahu bagaimana hendak menjawab soalan yang diajukan oleh rakyat Palestin kepadanya. Namun dakwa Caprice, mesej teguran berkenaan tidak dilayan pendakwa bebas yang terkenal dengan pelbagai misi bantuan itu. Susulan teguran terbuka itu, Caprice turut mendedahkan dia juga disekat daripada mengikuti akaun Instagram Abid Liu. Caprice turut mendakwa dia kini sukar untuk masuk ke Gaza ekoran daripada lakonan photoshoot Abid Liu yang membabitkan seorang kanak-kanak sehingga menjadi pertikaian orang di sana. Malah Caprice turut berkongsi tangkap layar perbualannya bersama Menteri Kanan Luar Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein di mana usahawan tersebut memohon untuk dibenarkan masuk ke Gaza bagi memperbetulkan apa yang sudah dilakukan oleh Abid Liu di sana. Lebih mengejutkan, menerusi
tangkap layar tersebut. Apabila timbul perkataan Abid Liu terpaksa melutut di hadapan Menteri Gaza, ekoran beberapa masalah yang timbul. Caprice dalam pada masa yang sama turut memuat naik foto pembantu peribadi Abid Liu, Arif Farhan, yang seolah memberi gambaran bahawa dia adalah antara individu yang mencetuskan huru-hara di sana. Enggan berdiam diri dengan tohmahan yang dilemparkan, Arif kemudian menerusi beberapa posting di Instagramnya tampil menjawab dakwaan tersebut. Menerusi beberapa klip video penerangan, Arif mempersoalkan jika benar apa yang diperkatakan oleh Caprice bahawa Abid Liu ada membuat masalah di sana, kenapa beliau dianugerahkan Duta Muhibah Palestin. Malah memperkuatkan lagi kenyataan, Arif berkata Kementerian Luar Palestin turut menzahirkan takziah di atas pemergian ayah Abid Liu ketika itu. Arif dalam pada masa yang sama turut membidas dakwaan Caprice yang Abid Liu ada memberitahu rapper berkenaan bahawa dia terpaksa melutut untuk masuk ke Gaza. Malah demi mendapatkan kepastian, Arif sekali lagi bertanyakan perkara tersebut kepada Abid Liu yang secara serta-merta menafikannya. Menjawab mengenai Abid Liu yang menyekat Instagram Caprice, Arif berkata tindakan Caprice sebelum ini memeli Abid Liu dengan menggunakan beberapa perkataan hero pulang Malaysia, berkopiah putih dan sebagainya mungkin membuatkan Abid Liu terasa. Malah dia mendakwa Caprice juga bertindak sama dengan menyekat akaun Instagram orang yang membuat dia terasa. Akibat daripada kenyataan itu, netizen termasuk selebriti tempatan mengecam dan menuduh Caprice cemburu kepada Ustaz Abid Liu. Caprice juga diminta supaya dan juga menerima ugutan bunuh pulang ke Malaysia. Turut terhirit dalam isu tersebut ialah Muhammad Nadir Al-Nuri yang merupakan pengasas Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Nadir dikatakan turut dikecam netizen apabila mempertikaikan cara pasukan Ustaz Abid Liu masuk ke Gaza secara tiba-tiba dan tidak diuruskan dengan baik. Pada 21 Julai, Abid Liu telah membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi yang difahamkan berhubung beberapa tuduhan mengenai misi kemanusiaan di Semenanjung Gaza, Palestin oleh Caprice dan Nadir Al-Nuri. Abid Liu memberitahu bahawa dia akan mengerikan satu media ringkas sebaik saja membuat laporan polis untuk memaklumkan apa yang dilemparkan terhadapnya oleh beberapa pihak adalah fitnah. Selain itu, Abid Liu mengesahkan yang beliau akan tampil live menjawab segala tohmahan dan fitnah yang telah dilemparkan kepada beliau keesokan harinya. Sehingga kini hubungan Caprice dan Abid Liu masih belum pulih dan siasatan berhubung fitnah yang dilemparkan kepada Abid Liu masih dalam siasatan dan proses mahkamah. Walaupun pelbagai kecaman dan ujian dihadapi oleh Caprice tetap berdiri teguh meneruskan misi seterusnya dengan sokongan pengikutnya di media sosial. Caprice percaya bahawa untuk menyempurnakan misi yang hebat, ianya wajib diiringi dengan dugaan dan onak ranjau yang berliku. Kini Caprice masih aktif mengulas isu semasa dan aktif menjalankan perniagaan yang diusahakan. Apakah pendapat anda tentang 10 kontroversi yang dicetuskan oleh Caprice? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Don't do it, Cap. Don't do it, bro. Don't do it!